Pertamanya, setinggi-tinggi jutaan junjungan kasih ditakzimkan kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia kerana telah berkenan melantik saya sebagai Panglima Tentera Laut ke-18 pada 27 Januari 2023. Jutaan terima kasih diucapkan buat Kerajaan Malaysia, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Barisan Kepimpinan Kementerian Pertahanan, khususnya Yang Berhormat Menteri Pertahanan, dan Yang Berbahagia Panglima Angkatan Tentera kerana telah memberikan kepercayaan untuk saya memimpin Tentera Laut Diraja Malaysia. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada mantan Panglima Tentera Laut ke-17 Laksamana Tan Sri Muhammad Reza bin Muhammad Sani kerana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk meneruskan kepimpinan TLDM. Sumbangan beliau kepada perkhidmatan amatlah bernilai tinggi dan akan sentiasa dikenang serta dijadikan panduan kelak. Tidak dilupakan, terima kasih juga diucapkan kepada barisan kepimpinan terdahulu, para veteran TLDM yang telah mencurahkan keringat dan pengorbanan yang tidak dapat dihitung bagi membangunkan TLDM dan meletakkannya di atas landasan yang betul. Di sebalik kesyukuran yang dilapaskan, sesungguhnya pangkat yang disandang ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya dan ia telah tertulis di dalam ilmu Allah yang amat luas dan mustahil untuk kita kuasai semuanya. Ia adalah taklif, kebertanggungjawaban atau accountability dan bukan tashrif, kemuliaan atau honor. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk dan hidayah kepada saya dalam memimpin TLDM, insya-Allah. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan serta Navy people yang saya kasihi sekalian, sebelum kita menyusuri putusan ini, mustahak untuk kita mengaitkan kepentingan maritim kepada negara ini sejak dahulu lagi. Suka untuk saya nyatakan di sini, berdasarkan sejarah terdahulu, Angkatan Laut Kesultanan Melaka bukan sahaja sebagai bukti kita pelaut ulung, malah juga pembina kapal yang jauh ke hadapan dari masanya pada ketika itu. Kegemilangan lampau dan sifat geografi serta lanskap semulajadi negara ini telah dijadikan asas dalam kertas putih pertahanan dengan menyatakan dengan jelas bahawa Malaysia adalah sebuah negara maritim. Menurut sejarah kegemilangan Kerajaan Melaka 600 tahun dahulu, jelas kebangkitan kerajaan tersebut banyak berkait dengan kekuatan yang ada pada Angkatan Laut ketika itu. Mendam Berahi, kapal utama atau flagship Kerajaan Melaka pada ketika itu, bukan sahaja menjadi penjamin keselamatan dan kemakmuran negara, malah turut berperanan sebagai instrumen kuasa diplomatik negara dengan menjalin hubungan diplomasi antara Kerajaan Melaka dan Kerajaan Uthmaniyah, Turki, dinasti Ming di China dan kerajaan-kerajaan lain di rantau ini. Pada hari ini, walaupun kita akur bahawa kita tidak lagi mempunyai keupayaan relatif sedemikian, namun tidak bermakna kita harus menyerah atau berhenti berusaha untuk membangunkan TLDM agar ia dapat memainkan peranannya dalam lanskap geostrategik yang semakin mencabar dewasa ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, dalam tempoh 5 tahun ke belakang, TLDM telah memperkenal dan melaksanakan pelbagai inisiatif dan program. Kebanyakannya telah membuahkan hasil, sebahagian kecil darinya tidak berjaya menepati objektif yang dihasratkan, dan sebahagian lagi masih di peringkat pelaksanaan. Kita juga sedia maklum bahawa wabak COVID-19 turut memberi kesan yang cukup besar sehingga menjejaskan atau melewatkan banyak program yang sepatutnya dilaksanakan secara berterusan. Mengambil kira pertimbangan
dan perkembangan semasa serta maklum balas yang diterima, saya berpendapat adalah penting untuk kita berhenti atau merenung sejenak atau to take stock bagi menilai semula keberkesanan, hasil dan rasional setiap inisiatif serta program utama yang dilaksanakan selama ini. Refleksi atau muhasabah ini penting kerana ia memberi kesan terhadap hala tuju TLDM pada masa hadapan. Antara pertimbangan utama dalam penilaian semula yang saya maksudkan ialah memberi tumpuan kepada aspek meningkatkan keupayaan aset utama, khususnya armada dan aset sokongan berkaitan agar kembali selari dengan tugas teras atau core business TLDM. Pada masa sama, dalam membahaskan perkara ini, implikasi keuangan dalam setiap inisiatif dan program hendaklah diperincikan dengan sebaik mungkin agar ia memberi pulangan yang lebih optimum. Saya yakin saudara-saudari dan barisan kepimpinan yang ada berupaya untuk menjana idea yang bernas dan menghasilkan pelan yang bersesuaian bagi mencapai hasrat yang saya nyatakan. Perlu saya tegaskan di sini bahawa sungguh pun kita akan membuat penilaian semula, ia sama sekali tidak bermakna kita akan berhenti dari meneruskan gerak kerja yang telah dipersetujui sebelum ini. Pada hemat saya, 4 teras TLDM sedia ada adalah tepat, relevan dan perlu diteruskan dengan pengubahsuaian tertentu. Bagi memantapkan lagi keberhasilannya, 4 teras ini bagaimanapun perlu disokong dengan 3 keutamaan yang akan saya kumpas sebentar lagi. Teras pertama, terus memberi keutamaan kepada kesiagaan armada. Tumpuan utama kita pada ketika ini masih kekal untuk memberi keutamaan tertinggi bagi meningkatkan kesiapsiagaan armada TLDM. Kalimat "we exist because of the fleet" akan terus dijadikan pegangan kita untuk mencapai sasaran full mission capable bagi sebahagian besar aset utama dan aset sokongan yang berkaitan. Mengambil kira jumlah aset sedia ada berbanding tuntutan operasi semasa, hanya dengan tahap kesiagaan yang tinggi sahaja membolehkan kita mencapai objektif penugasan dengan sepenuhnya. Perlu diingat bahawa kesiagaan yang tinggi tidak bergantung kepada aspek material semata-mata, malah tidak kurang pentingnya ialah aspek ketersediaan modal insan yang kompeten dan profesion. Bagi mencapai tahap profesionsi yang diperlukan pula, kru kapal memerlukan masa yang mencukupi untuk berlatih serta menimba pengalaman di laut. Hubung kait dan kebergantungan dua elemen yang saya sebutkan tadi bukan sahaja simbiotik, malah menjadi tonggak kepada keupayaan sesebuah unit atau angkatan tugas dalam melaksanakan suatu tugasan di laut dengan efektif. Salah satu kaedah mudah yang boleh kita gunakan sebagai kayu pengukur asas keberhasilan ialah jumlah hari di laut atau days at sea. Jumlah hari di laut yang tinggi mencerminkan keupayaan kita menyelenggara kapal dengan baik. Pada masa sama, memberi lebih banyak ruang untuk warga kita berlatih dan menimba pengalaman di laut. Justru, saya mahukan jumlah hari di laut bagi setiap kapal dirancang dengan teliti agar ia memberi peluang kepada lebih ramai warga untuk turut serta dalam pelayaran. Pada masa yang sama, tertakluk kepada kitaran senggaraan, penugasan di laut hendaklah diseimbangkan sebaik mungkin di antara kapal-kapal yang beroperasi. Bagi mencapai hasrat ini dan menangani isu keusangan, Initiative Obsolescence Program ataupun OP, Repowering Program dan Smart Refit yang sedang dilaksanakan perlu dipergiatkan dan ditambah baik. Pelaksanaan program ini telah berjaya memberi impak positif dalam memanjangkan jangka hayat dan meningkatkan kemampuan operasi kapal. TLDM juga
menerima return of investment ataupun ROI yang tinggi melalui program ini. Kejayaan program ini membuktikan bahawa the Navy people mampu melaksanakan inisiatif yang berkesan untuk meningkatkan keupayaan operasi armada berdasarkan sumber sedia ada, dan dalam masa yang sama dapat juga melaksanakan langkah penjimatan. Selain daripada inisiatif di atas, markas-markas pemerintahan dan formasi hendaklah berganding bahu bersama-sama menyelaras dan mencari mekanisme terbaik bagi menentukan status kesiagaan unit-unit di bawah pemerintahan masing-masing berada di tahap yang optimum. Pemantauan dan penambahbaikan berterusan hendaklah dilaksanakan secara holistik dan berkesan bagi memastikan sistem pengurusan kesiagaan terlaksana dengan lancar dan teratur. Teras kedua, iaitu meneruskan pelan transformasi TLDM 1525 yang diubah suai. Yang Berhormat Menteri Pertahanan melalui amanatnya baru-baru ini telah menegaskan bahawa MINDEF dan ATM akan committed untuk meneruskan pelaksanaan Kertas Putih Pertahanan, iaitu dokumen strategik pertahanan negara bagi tempoh 2020 sehingga 2030 yang turut disokong oleh Pelan Strategik MINDEF 2021 sehingga 2025. Kedua-dua KPP dan juga Pelan Strategik juga menyentuh dan mengiktiraf Pelan Transformasi TLDM 1525 sebagai asas kepada Pelan Pembangunan Jangka Panjang TLDM. Sedia maklum, TLDM telah merencanakan Pelan Pembangunan Keupayaan Aset TLDM melalui Pelan Transformasi ini yang bakal melengkapkan TLDM dengan jumlah keseluruhan 55 buah kapal menjelang 2050 bagi menampung keperluan operasi TLDM. Sebagai permulaan, TLDM telah memulakan perolehan 2 kelas kapal, iaitu 5 buah kapal Littoral Combat Ship ataupun LCS dan 4 buah Littoral Mission Ship, di samping aset pelengkap seperti 3 buah helikopter operasi maritim dan 6 buah fast combat boat. Perlu ditegaskan bahawa Pelan Transformasi TLDM 1525 digarap dengan tujuan agar TLDM berupaya untuk terus menunaikan tanggungjawabnya dalam melaksanakan operasi dan tugasan-tugasan penting bagi mempertahankan kedaulatan serta kepentingan maritim negara. Perubahan dalam lanskap geostrategik, kekangan keuangan serta cabaran dalam industri menyebabkan pelan yang dihasilkan lebih 5 tahun dahulu ini perlu dibuat penyesuaian sewajarnya. Namun demikian, projek-projek utama yang sedang berlangsung seperti projek pembinaan kapal LCS yang tertangguh sekian lama masih perlu diteruskan. Rancangan perolehan Littoral Mission Ship LMS batch kedua yang berkeupayaan kombatan pula akan menjadi projek utama yang dirancang untuk didaftarkan. Begitu juga projek pembangunan Markas Wilayah Laut 4 yang kritikal dalam menangani ancaman terhadap kedaulatan perairan negara, khususnya di perairan Sarawak, akan terus diusahakan. Teras ketiga iaitu meningkatkan integrasi dan sokongan kepada aspek kebersamaan atau jointness. Teras ketiga yang kekal relevan adalah hasrat TLDM untuk meningkatkan integrasi dan sokongan kepada aspek kebersamaan atau jointness yang menjadi satu keperluan dalam hampir semua operasi melibatkan unsur-unsur pertahanan. Kita akur bahawa dalam mendepani cabaran terhadap kedaulatan dan kepentingan negara, khususnya keutuhan wilayah maritim, TLDM perlu berganding bahu dengan saudara seperjuangan dari perkhidmatan darat dan udara. Malah tidak menghairankan jika skop kerjasama itu perlu dikembangkan lagi dengan melibatkan agensi atau organisasi lain yang dikenali sebagai pendekatan whole of government and whole of society atau WOGOS. Pendekatan sedemikian penting kerana selain mempunyai kesan meningkatkan keupayaan secara berganda atau multiplier effect,
Ia turut membuka ruang untuk kita saling menggunakan kelebihan masing-masing secara optimum. Proses integrasi bersama ini, walaupun mengambil masa yang panjang untuk menjadi lancar atau seamless, hendaklah diteruskan secara konsisten hinggalah ia menjadi budaya yang tidak lagi asing dalam perkhidmatan. Contoh baik yang boleh saya ketengahkan ialah KD Mawangsa yang kini dalam pelayaran pulang setelah menyelesaikan tugasan ulang bekal terhadap kontijen Malbat 850 di Lubnan. Selain melengkapkan misi utama mereka, pelayaran KD Mawangsa membuka ruang untuk TLDM melaksanakan latihan dalam pelayaran jarak jauh serta membuat misi diplomasi pertahanan dengan negara sahabat di sepanjang laluan pelayaran. Saya berharap agar misi sedemikian akan dapat diteruskan pada masa hadapan. Teras keempat, mempergiatkan proses menyediakan sumber manusia terbaik untuk memenuhi keperluan masa hadapan. Bagi memenuhi hasrat ini, pelbagai penambahbaikan khususnya terhadap dasar pengurusan sumber manusia telah diperkenalkan. Inisiatif seperti mengemas kini struktur laluan kerjaya atau SLK dan pembangunan standard kompetensi tentera laut ataupun SKTL bertujuan untuk memastikan TLDM mempunyai warga yang kompeten, berketerampilan serta bersemangat untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Usaha untuk memperoleh right man for the job merupakan cabaran berterusan dalam pengurusan sumber manusia. Untuk mengatasi cabaran ini pula, pendekatan berkonsepkan 3C turut diterapkan ke dalam struktur laluan kerjaya. Konsep 3C ini mewakili pertama, cradle to grave, bertujuan melaksanakan pengurusan sumber manusia secara menyeluruh di sepanjang kerjaya warga yang terlibat. Kedua, career path planning and awareness bagi memperjelas option kerjaya kepada pegawai dan juga anggota LLP. Ketiga, competitiveness. Ini pula untuk mewujudkan persekitaran kerjaya berdaya saing dengan dasar sokongan yang adil, terperinci dan jelas. Di samping itu, standard kompetensi tentera laut akan terus dibangunkan bagi memperkasa tahap kompetensi dan profesionalisme warga TLDM. Ia penting dalam memastikan aspirasi membangunkan semua manusia yang terbaik dapat direalisasikan. Tanpa tahap kompetensi yang menepati piawaian, warga TLDM tidak akan mampu mengoptimumkan penggunaan peralatan dan teknologi yang terkini yang berada dalam inventory atau yang bakal diperolehi. Oleh itu, pendidikan dan latihan yang relevan dengan perkembangan semasa hendaklah terus diperkasakan demi meningkatkan tahap kompetensi the Navy people. Para hadirin yang saya hormati sekalian, bagi membolehkan hasrat keempat-empat teras yang telah saya rungkaikan sebelum ini tercapai, adalah penting untuk kita menilai di manakah terdapatnya jurang yang perlu diisi, dan saya merumuskan bahawa TLDM perlu memberi keutamaan kepada 3 perkara berikut. Pertama, mempergiatkan libat urus dengan rakan strategik yang berkaitan. TLDM khususnya Barisan Kepimpinan perlu mempergiatkan libat urus dengan rakan-rakan strategik yang berkaitan. Usaha ini penting kerana ia membolehkan semua pemegang taruh dan pihak berkepentingan memahami dengan lebih baik tentang TLDM dan apakah yang kita hasratkan. Libat urus yang berkesan juga terbukti banyak memudah cara dan membantu kita mengatasi karenah birokrasi yang ada kalanya menjadi batu penghalang terhadap apa yang sedang kita ikhtiarkan. Saling memahami keperluan serta proses kerja yang perlu dipenuhi, terutamanya dengan kementerian dan agensi kerajaan, adalah sesuatu yang imperatif bagi menjayakan projek-projek utama di luar kawalan TLDM. Begitu juga hubungan dengan rakan industri, khususnya di industri pertahanan. Pada hemat saya,
Di sini jelas terdapat ruang dan peluang yang besar untuk diperbaiki. Saluran komunikasi yang telus dan proses libat urus yang profesional pastinya berupaya mengelak situasi di mana berlaku interpretasi yang berbeza dan persepsi negatif di antara pihak terbabit. Dalam konteks lain pula, libat urus atau engagement dengan rakan dari Angkatan Laut sahabat telah banyak membantu TLDM dalam membangunkan kapasiti dan meningkatkan keberkesanan operasi. Saya mahukan agar kerjasama yang dijalin dengan rakan-rakan kita menerusi forum seperti Navy to Navy Talk, Senior Officer Interaction and Engagement, exercise RIMPAC sebagai contoh, dan forum yang seumpamanya dioptimumkan agar kita memperoleh manfaat yang semaksimum mungkin. Penganjuran Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2023 yang akan berlangsung pada 23 hingga 27 Mei 2023 harus dijadikan salah satu saluran utama bagi mengukuhkan kerjasama dengan rakan strategik luar negara, terutamanya tentera laut negara asing. Keutamaan kedua, menambah baik proses kerja semasa agar lebih relevan dan efisien. Keutamaan kedua yang ingin saya kemukakan ini ialah untuk menambah baik proses kerja semasa agar lebih relevan dan efisien. Seperti mana kita sedia maklum, sungguh pun birokrasi merupakan sesuatu yang rumit dan ada kalanya menyukarkan. Ia wujud atas sebab tertentu atau dalam bahasa Inggeris, a necessary evil, justru adalah tersandang di bahu kita untuk mencari kaedah terbaik bagi mengimbangi antara keperluan birokrasi dan pada masa sama mencapai objektif yang kita mahukan. Di peringkat pengurusan tinggi, kita harus lebih sensitif, khususnya dalam aspek pengurusan keuangan dan keperluan untuk membelanjakan peruntukan yang diluluskan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Adalah mendukacitakan andainya segala usaha yang disalurkan tidak dapat direalisasikan hanya kerana kegagalan memastikan projek bermula atau berlangsung pada masa yang dipersetujui. Perkara sedemikian perlu diberi perhatian serius dan dielakkan dari berlaku. Peringkat pengurusan pertengahan dan rendah pula perlu sedar bahawa proses kerja akan sentiasa berubah sesuai dengan peredaran masa, peningkatan teknologi dan perubahan kepada arahan-arahan semasa yang berkuat kuasa. Perubahan ini menyebabkan terdapat banyak proses kerja yang telah lapuk dan tidak lagi sesuai, namun masih kekal dipraktikkan. Oleh itu, saya berharap validasi yang terperinci akan dilaksanakan terhadap proses kerja sedia ada dan satu plan yang komprehensif dirangka bagi mewujudkan proses kerja baru yang lebih pantas serta efisien. Proses kerja yang kurang efisien dan di dalam kawalan TLDM hendaklah diganti agar dapat mencapai objektif yang dihasratkan tanpa pembaziran atau kelengahan. Keutamaan ketiga, memperkasa etos dan juga etika ketenteraan. Keutamaan ketiga yang diperlukan bagi mengisi jurang semasa ialah kembali memperkasakan etos dan etika ketenteraan di kalangan warga TLDM. Etos dan etika ketenteraan secara umumnya merujuk kepada kepribadian, perlakuan dan jati diri yang perlu ada pada setiap pegawai dan anggota di dalam profesion ketenteraan. Budaya ketenteraan yang unik menuntut warganya untuk mempunyai perwatakan serta pembawakan diri yang umumnya berbeza dari individu biasa. Ciri-ciri seperti disiplin, keberanian, integriti, keikhlasan, taat setia yang tidak berbelah bagi, menghormati saluran pemerintahan, pantang menyerah kalah, mementingkan perkhidmatan melebihi kepentingan diri, kerja berpasukan dan sedia berkorban merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan seorang tentera.
Sungguh pun masa beredar dan generasi yang mewarisi TLDM silih berganti, etos dan etika ketenteraan kekal menjadi paksi kepada perwatakan setiap warga yang berkhidmat. Dengan etos dan etika ini jugalah anggota tentera di serata dunia berjaya mengharungi pelbagai cabaran baik sebagai individu maupun kumpulan. Sekiranya aspek ini diabaikan dan semakin kurang diberi perhatian, saya khawatir keupayaan kita untuk melaksanakan tugasan dalam persekitaran yang unik serta misi yang semakin mencabar akan terhakis. Lebih membimbangkan kerana kita seringkali berada dalam situasi di mana kesilapan individu berpotensi mengakibatkan kerosakan terhadap aset bernilai tinggi dan malapetaka pada ramai anggota lain. Oleh itu, saya mahukan usaha yang lebih giat dilaksanakan bagi memperkasa etos dan etika ketenteraan di dalam perkhidmatan. Setiap pemerintah bertanggungjawab untuk memainkan peranan bagi memastikan warga masing-masing kembali menghayati sepenuhnya apa yang dimaksudkan sebagai etos dan etika ketenteraan. Sebagai individu pula, warga TLDM tidak seharusnya malu untuk menonjolkan pembawaan diri yang sedemikian rupa. Pemerkasaan kualiti ketenteraan di peringkat individu ini tidak bertujuan untuk menggantikan, sebaliknya adalah selari dengan dan melengkapi nilai teras TLDM sedia ada, iaitu kemuliaan, kesetiaan, keberanian dan juga kebanggaan. The Navy people yang dikasihi sekalian, umumnya, sukan adalah satu bentuk aktiviti yang mampu menjana semangat patriotik dan perpaduan di kalangan kita semua. Ianya juga sejajar dan mengajar kita untuk bekerjasama dalam satu pasukan. Buat masa ini, TLDM telah mempamerkan keputusan yang cemerlang dalam sukan-sukan perkhidmatan ATM. Saya berkendakkan TLDM untuk mengekalkan kecemerlangan tersebut, seterusnya mengharumkan nama ATM khasnya dan negara umumnya ke persada arena sukan ke tahap yang lebih tinggi. Saya juga mengambil kesempatan ini menyeru saudara-saudari untuk menitik beratkan semangat kesukanan. Aktiviti sukan secara berkumpulan dapat merapatkan ukhuwah perhubungan di antara organisasi, di samping dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Otak yang cerdas dan cergas dapat membantu menjaga kesihatan fizikal dan mental yang baik dalam melaksanakan tugasan harian. Teruskan budaya sihat yang kita amalkan dengan melaksanakan kegiatan sukan seperti yang dijalankan sebelum ini. Mengekalkan tahap kesegakan, kecergasan dan juga kesihatan ataupun 3K. Aspek kesegakan, kecergasan dan kesihatan yang baik adalah keutamaan oleh setiap anggota tentera. TLDM telah memberi penekanan aspek ini melalui pelaksanaan dasar 3K sedia ada. Pelaksanaan dasar ini adalah untuk memastikan anggota sentiasa cergas dan sihat serta mempunyai rupa cara dan bentuk tubuh yang baik. Justru dasar 3K akan terus diberi penekanan dalam proses peningkatan kerjaya. Menitik beratkan dasar keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan. Tugas dan cabaran sebagai seorang anggota tentera laut amat berisiko tinggi dan memerlukan standard operating procedure yang ketat. TLDM telah mengambil inisiatif mengeluarkan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan tentera laut Diraja Malaysia untuk dijadikan panduan buat the Navy people bagi menghindari kemalangan semasa pelaksanaan tugas. Kemalangan bukan sahaja menyebabkan musibah kepada individu, malah boleh menjejaskan tahap operasi unit serta merugikan kerajaan. Safety first, safety always dan Navy safe. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum mengakhiri perintah ulung ini, saya ingin memetik terjemahan dari surah Al-Ahzab ayat ke-72 yang menceritakan tentang amanat.
Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung ganang. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sebagai insan yang kerdil kepada Yang Maha Esa, saya ingatkan kepada semua para hadirin yang hadir bahawa amanat yang dipikul hendaklah dilaksanakan dengan penuh amanah dan bertanggungjawab, serta jangan sesekali kita lupa bagi menepati matlamat dan tujuan yang telah ditetapkan. Berilah sepenuh komitmen dan perhatian yang tidak berbelah bagi kepada perkhidmatan melebihi diri kita sendiri. Kita juga hendaklah sentiasa menerapkan perasaan sabar, ikhlas dan bersyukur dalam meniti kehidupan harian, terutama sebagai seorang anggota TLDM dalam menjulang kalimah sedia berkorban demi mempertabatkan kedaulatan negara yang tercinta ini. Saya juga berkeyakinan penuh bahawa the Navy people secara keseluruhannya mempunyai iltizam serta cita-cita untuk menjadikan TLDM sebuah perkhidmatan yang efektif dan cemerlang. Justru, marilah kita bersama-sama menyumbang dengan penuh keikhlasan bagi mencapai matlamat yang telah digariskan. Sesungguhnya, saudara-saudari diibaratkan seperti akar yang menjalar, yang menyokong pohon untuk berdiri teguh. Seperti mana bahasa Melayu mengatakan, kuat berdiri pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanah. Mengakhiri ucapan, adalah tidak terlambat untuk saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun baru ini akan membawa bersamanya sinar harapan untuk kita bekerja dengan lebih kuat, mengeratkan jalinan ukhuwah sesama kita, seterusnya memperkasa TLDM agar menjadi institusi yang benar-benar berwibawa dalam mempertahankan kedaulatan negara Malaysia yang tercinta. Akhir kalam, saya berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada perkhidmatan dan negara yang kita kasihi, melindungi dan mempermudahkan setiap urusan kita. Saya percaya keberadaan TLDM sebagai benteng pertahanan negara pada hari ini diyakini dan disambut baik oleh rakyat seluruhnya. Semoga keharmonian, keamanan dan kedaulatan negara sentiasa terpelihara selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri perutusan ulung ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedia berkorban.